Pada sembahyang dia yang dia nak qada, dia buat sekali hari tu. Dia tunggu baik punya, tunggu Ramadan yang terakhir. Dia buat. Hari Jumaat yang terakhir, minggu keempat bulan Ramadan, dia qada habis-habisan hari tu. Dia qada dan dikatakan di sini dia sembahyang sunat hari Jumaat malam tu, malam dan dalam maghrib Malaysia ni. Bulan Ramadan tu dia sembahyang sunat 17 rakaat dengan niat sembahyang qada sembahyang 5 waktu. Qada sembahyang 5 waktu. Tidak terdapat dalil yang sahih, bahkan ini juga maudhu' palsu. Senang je lah, dia tunggu. Patutnya qada kena buat segera. Tak, dia nanti di 17. Apa minggu keempat bulan Ramadan baru nak keluar dari Qadar. Katalah. Jadi jangan buatlah benda-benda ni. Ya. Yang ni pun bukan saya yang kata, yang ni sebagaimana terdapat dalam kitab I'anatul Talibin. Begitu juga solat khusus yang Asyura, hari Asyura. Ada juga terdapat solat sunat hari Asyura, iaitu sembahyang sunat 4 rakaat. Puasa ada Ustaz? Puasa ada, puasa ada. Sembahyang sunat. Yang dalam ni sembahyang sunat. Tapi puasa ada. Kan puasa 10 haram kan, ataupun 9 haram ni. Bagi mengelakkan dengan orang Yahudi kita puasa 9 dan 10. Baik. Jadi kita kena elaklah benda-benda ni. Yang ni sebagaimana yang disebutkan oleh dalam kitab I'anatul Talibin. Macam ni masak-masak kan, habis satu. Baik. Okay, kita masuk perbincangan dalam bab sembahyang. Baik. Terus kepada poin kira, kita pergi dulu kepada bab sujud sahwi. Yang nota saya tu, kalau tak sempat balik baca ni, kalau ada masalah telefon saya terangkan, insya-Allah. Kalau sempat sekali kita bincangkan. Saya cuma akan sentuh bab-bab yang tertentu dia dalam sunnah, tak sentuh semua. Baik. Okey, buka kitab kita. Indahnya hidup syariat. Kita tengok bab sujud sahwi dulu. Lama-lama lagi. Kita tengok bab perkara membatalkan wudu. Buka surat. Baik. Okey, baik. Baik. Okey. Yang ni perkara membatalkan wudu, muka surat 81. Dia bila main bulan Ramadan, kita akan ada solat sunat tarawih. Pertama sekali, solat sunat tarawih tak boleh dilakukan sebelum kita tunaikan sembahyang Isyak. Mesti sembahyang Isyak dulu. Rajin macam mana pun nak sembahyang tarawih, sembahyang Isyak dulu. Tak boleh kita menganggap sembahyang tarawih ni maknanya tak apalah Isyak panjang lagi, tapi sembahyang tarawih dulu lagi balik baru sembahyang Isyak. Tak boleh. Haram, berdosa. Dan kalau kita sembahyang tarawih tu sia-sia, tak dapat apa-apa. Syarat sembahyang tarawih mesti sembahyang Isyak. Itu yang paling asal. Baik, perkara membatalkan wudu. Katalah nanti saya nak sentuh yang pertama saja, keluar daripada dua saluran kemaluan. Baik. Katalah nanti masa tengah sembahyang tiba-tiba kita mengalami masalah seperti kentut tak lawas. Kencing tak lawas, kentut tak boleh nak berhenti, bawasir, darah yang keluar tak berhenti, ataupun kentut melalui kemaluan hadapan, baik lelaki baik perempuan. Benda ni ada berlaku. Tengah-tengah sembahyang tiba-tiba rasa angin keluar. Dia tak keluar bunyi, dia rasa berangin, dia rasa gelembung dalam. Macam mana nak buat? Baik. Pertama sekali, bagi mereka yang ada masalah yang macam ni, ikut hukum asal fiqh, kita baca dulu yang nombor 1 ni, keluar sesuatu benda daripada salah satu daripada dua saluran kemaluan, baik kubul, kemaluan hadapan lelaki, baik kemaluan hadapan perempuan pun kubul, dan juga kubul juga bagi lelaki, kemaluan depan,
dubur kemaluan belakang. Sama ada perkara biasa keluar seperti tahi, kencing maupun yang tidak biasa seperti darah, batu atau sebagainya, tetapi mani tidak dikira membatalkan wuduk, hanya sekadar mewajibkan mandi hadas. Mani kalau terkena tak betul wuduk. Tapi yang di sini dia membatalkan wuduk apabila ada sesuatu yang keluar atau masuk daripada saluran kemaluan kita. Ingat, batal wuduk bukan kerana yang batal wuduk sebab yang kita kencingkan ini bukan kerana benda yang keluar, tetapi ada benda yang keluar melalui saluran. Contohnya kentut. Najis tak kentut? Angin tu najis tak? Tidak najis. Boleh buka dalam kitab Al-Um. Kerana Imam Syafi'i ada dibincangkan. Kentut, kita kentut batal wuduk tak? Batal wuduk, memang batal wuduk. Tetapi batal wuduk tu bukan disebabkan angin yang keluar tu. Disebabkan angin tu dia melalui saluran kemaluan kita, kemaluan belakang kita, dubur tu. Sebab tu dia batal. Dia lalu masuk dalam tu, dia keluar melalui saluran dubur. Sebab tu batal. Kalau kentut itu adalah najis, maka setiap kali nak sembahyang kena cuci seluar kita. Jenuh basuh berapa kali kentut satu. Dah betul. Memang sebab tu dia bukan najis. Kentut dia tak najis. Dia yang batal wuduk disebabkan dia lalu saluran kemaluan tu. Sebab tu dia batal. Ni nak kena bagi jelas elok ni. Jadi sebab tu ulama kata apa-apa saja yang keluar daripada saluran kemaluan tak semestinya kentut jabatan. Apa-apa saja, cairan ke, batu ke, apa-apa semua akan batal kalau dia memang confirm keluar daripada saluran itu. Sebagai contoh dalam kitab Al-Um sendiri, dia ada bincangkan kalau sekiranya seseorang itu memasukkan sesuatu jarum dalam kemaluan dia. Tu zaman Imam Syafi'i pun sebut jarum. Maknanya hebat Imam Syafi'i. Zaman kita ni masuk gini kira nak cek macam pap smear tu kan, masuk alat dalam kemaluan tu. Kalau kita ada wuduk kita batal disebabkan masuk sesuatu ataupun keluar sesuatu daripada saluran kemaluan tu. Ini cerita ada dalam kitab Al-Um. Imam Syafi'i ada cerita walaupun yang dimasukkan ke dalam tu adalah jarum ataupun benda lain, masuk kemudian dia keluar balik kan, dia dah masuk situ balik, maka batal sembahyang. Ayat sembahyang batal, wuduk batal. Baik. Jadi macam mana nak buat kalau sekiranya kita ni ada masalah special case? Seperti contoh kencing tak lawas. Saya sebut kencing tak lawas. Kencing tak lawas dia memang satu penyakit. Siapa yang ada kencing tak lawas, dia kena ikut kaedah yang ulama telah tetapkan. Kaedah dia apa? Bagi orang yang kencing tak lawas, pertama sekali bila dia dah kencing tu dia tak boleh nak berhenti, tak boleh nak break. Dia kena ambil sesuatu, basuh. Dia kena ambil sesuatu lapik kan? Ada contoh sapu tangan contoh. Benar ni kan? Lap ataupun tisu, lap kan? Cover, tutup ataupun pakai seluar dalam. Ulama letak syarat kalau kita usaha tampan sehinggalah kira-kira air kencing itu tidak menitik jatuh ke lantai. Kalau maknanya sekira-kira bila kita tampan tu air tu kalau keluar dia tak menitik sampai ke lantai. Boleh tak? Maknanya sama ada kalau orang perempuan pakai panty liner, lelaki pakai seluar dalam ke. Ada pakcik promote kat saya ustaz, saya susah sikit lah kalau saya nak buat, tapi boleh. Saya buat macam mana? Saya sumbat kapas masuk dalam saluran. Sakit ke? Tapi dengan cara tu lah saya tak kena kencing saya selesai masalah kencing tak lawan. Dia sumbat sikit kapas ataupun tisu masuk dalam, tutup. Lepas tu baru dia pakai seluar dalam dan sebagainya.
Siapa lah buat yang tu buatlah. Kan, siapa rasa ni tak ada nak buat ni. Tak apa, memadai kita lapik. Ulama kata sama kita lapik dengan kain ataupun lapik dengan kapas, lapik dengan apa-apa saja, janji air tu kalau dia menitik, dia tak menitik sampai kena ke lantai. Itu syarat dia. Jadi bolehlah kalau kita lapik pakai sebab dalam. Baik, maknanya lepas daripada kencing, kita bersih-bersih pakai sebab dalam, kemudian kita ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, terus semayang. Tak mau lengah-lengahkan masa. Dan nak ambil wuduk tu mesti masuk waktu dulu. Benda ni sama hukum bagi orang istihadah juga. Orang istihadah pun sama, kan? Istihadah kena semayang juga, kan? Jadi bila dia istihadah, dia kena juga bersihkan dulu benda tu, kan? Masuk waktu baru berwuduk, kan? Tutup tempat tu, kemudian semayang. Masa semayang, dia memang keluar nak buat macam mana? Benda istihadah, kencing tak lawas pun nak buat macam mana? Masa tengah semayang memang kita tak boleh nak kawal. Dia kencing tak lawas tu. Tapi disebabkan kita dah pakai lapik tu, maka dimaafkan. Si syarak semayang itu tidak batal, semayang itu sah. Sehinggalah kita nyeri yang sengaja untuk masa nak kencing, kencing lah. Lepas Tak boleh lah. Ya. Okey. Ya, satu wuduk untuk satu solat saja. Maknanya satu lagi masuk waktu yang baru. Waktu Zuhur kita buat yang tu. Waktu asar lagi kena tunggu pula. Ambil leng, bersih leng, buat leng. Sunat-sunat boleh tak buat? Bayang sunat tak apa. Terawih dia masuk ke bayang sunat lah. Tak apa. Dia yang wajib sekali yang satu fardu. Dan beberapa solat sunat. Dia hukumnya dia hampir sama dengan bab tayamum. Bab tayamum pun sama. Dia satu wajib, satu solat fardu untuk satu tayamum dan beberapa perkara sunat baca Quran, sembahyang sunat. Termasuklah yang juga dibolehkan sembahyang jenazah juga boleh dengan satu tayamum. Ada sama hukum dia, orang siapa bersama, orang jenazah lawan pun dikiaskan hukum yang sama. Baik, bagaimana pula bagi orang yang kentut? Kentut kalau ke belakang, kentut tak tos. Kentut tak ada break. Ada orang kentut ni, dia badan ada angin, dia kentut dia tak ada break. Dan dia berpot, nah, dia tak ada nak break. Kalau dia break kau, dia akan tambah lagi. Kalau orang yang kentut macam ni, dia dengan syarat dia usaha untuk tahan kentut. Dari mana dia mampu tahan dan dia terlepas walaupun sikit, tahan. Tak sengaja teruskan sembahyang sah. Kalau sengaja lepas. Ingat bagi orang yang kentut dia memang ada masalah ni, memang ada masalah. Dia tak tahu. Terutama bila orang yang dah berumur dia banyak masalah ni. Dengan syarat dia tak sengaja. Kalau sengaja tak sengaja maknanya boleh teruskan sembahyang. Baik, itu kalau kentut belakang. Kalau kentut berdepan mana? Dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i bincang kan, rupanya orang lelaki pun ada, orang perempuan pun ada. Orang lelaki pun ada kentut berdepan. Kemaluan itu keluarkan angin pun ada, orang perempuan pun ada masalah. Ikut hukum asalnya, kalau memang confirm benda itu keluar daripada kemaluan kita melalui dua serangan tadi, batal sembahyang. Itu hukum yang utama dalam hukum mazhab Syafi'i dan kita Al-Um yang saya rujuk. Okay. Namun kalau kita yakin yang keluar tu bukanlah daripada kemaluan, kan? Orang perempuan malam benda ni sensitif tapi kena cerita sebab dia masalah fiqah, sebab sah tak sah sembahyang kita ni. Baik, kalau sekiranya kita rasa ada angin gelembung-gelembung udara kat kemaluan kita masa kita nak sujud, masa nak bangkit pada nak bangkit diri ke apakah, rasa baik, kita kena pastikan rasa tu daripada dalam atau daripada luar. Macam mana nak buat? Baik, ada seorang doktor yang anjurkan kau ni, doktor pakai sakit kuat, saya tak ingat dah nama dia, tapi dia anjurkan masalah ni. Dia kata sepatutnya tak boleh berlaku kentut ke depan ni. Sepatutnya tak boleh berlaku melainkan orang tu ada penyakit. Kalau memang betul berlaku juga, maknanya dia kena dapatkan rawatan susulan.
Sebab usus besar dengan usus kecil kita tak sama, saluran dia tak sama, sepatutnya tak boleh. Kita tu tak lah. Tapi kalau berlaku, maknanya kita ni berpenyakit, kena dapatkan rawatan. Baik. Tapi ada juga kes yang dia bukan penyakit, dia cumalah gelembung udara yang terperangkap di celahan itu. Maka cara dia macam mana? Tentu syorkan kita sebelum, lepas kita dah basuh-basuh kemaluan, lap bagi kering. Kemudian bubuh tisu ataupun lap dengan kain yang bersih, ataupun pakai panty liner. Pakailah yang tu. Dan bila kita dah pakai yang tu, kita pun dah lap dengan kering. Kalau masa sembahyang, kita perhatikan ada tak lagi gelembung tu keluar. Kalau gelembung tu dah tak keluar dah, maknanya dia bukanlah penyakit. Itu cuma bahagian luar saja. Kalau bahagian luar, maknanya tidak batal salat. Tapi kalau kita rasa memang daripada dalam, ini memang daripada dalam, kita dapat tahu beza, memang daripada dalam, maka batal sembahyang kita. Melainkan kita tahu itu adalah memang penyakit kita. Berapa kali dah saya dah buat dah macam Ustaz kata, dah buat dah macam betul tu kata, lapik pun lapik dah, tapi masih duk keluar lagi, duk puasa angin lagi, maknanya itu adalah tanda orang tu berpenyakit. Maka dia kena dapatkan rawatan. Maka kaedah untuk orang yang macam ni dikiaskan, hukum dia sama macam orang pecinta lawan tadi, iaitu dia kena bersihkan elok, pakai panty liner tu, lapik ke kapan ke apa, segerakan sembahyang. Ambil wudu, masuk waktu sembahyang, segerakan sembahyang. Dia cuma boleh tunggu, kalau sembahyang jemaah kat masjid, hanya boleh tunggu sekadar orang qomat saja. Kalau kita sembahyang seorang, lepas wudu terus sembahyang. Tapi kalau kat masjid, boleh sekadar nak tunggu jemaah sampai untuk bila qomat, cakap tu saja masa tu kita boleh terus sembahyang. Kalau tidak, kena segera sembahyang. Sebab kita memang takut segi dia jadi lagi banyak agak bangga kan. Yang ni saya tanya soalan ni dekat Ustaz Rohaizat, Imam Masjid Sekolah. Jadi Ustaz Rohaizat kata kita boleh kiaskan benda ni dengan hukum kecil tak tawah tadi. Itu persoalan dalam bab tu. Okey, boleh. Okey. Masalah seterusnya kita pergi kepada masalah sujud sahwi. Sujud sahwi. Ada sujud sahwi dalam tu. Sujud sahwi dalam kitab kita. Hari ni kita meratang sikit lah. Itu lagi semuanya. Orang kalau tak pergi saya tunjukkan slide. Baik, kita tengok sujud sahwi muka surat. Muka surat 110. Okey, bab sujud sahwi. Ya kan? Okey, sujud sahwi. Baik. Sujud sahwi itu maknanya apa? Baik, dia terbagi kepada 3 permasalahan. Masalah yang pertama, kita tertinggal perkara rukun. Masalah yang kedua, kita tertinggal perkara yang sunat. Masalah yang ketiga, kita confuse rokat apa. Okey, ketiga masalah. Masalah yang pertama, kalau kita tinggal perkara yang rukun, kalau tinggal perkara yang rukun, ikut pandangan Ustaz Semai Kamus, kita mesti ulang semula rukun yang kita tinggalkan itu. Jikalau sekiranya rukun itu belum jauh lagi, kita ulang balik. Kita baca dulu. Tertinggal perkara fardu atau rukun. Sekiranya tertinggal salah satu daripada fardu atau rukun, solat tidak boleh ditutup dengan sujud sahwi semata-mata. Ia hendaklah terlebih dahulu melakukan rukun yang tertinggal itu sekiranya jarak tidak jauh dan ia teringat pada waktu sebelum memberi salam. Faham tak? Contohnya terus sujud dan meninggalkan rukuk. Kita sembahyang, ya, baca Fatihah, baca surah, Allahu Akbar, kita sujud. Masa sujud kita teringat, aku lupa rukuk tadi. Ikut pandangan Ustaz Semai Kamus, kita kena bangun balik, buat rukuk balik. Kemudian sama juga, dia syarat dia sebelum
jumpa semula rukun yang sama pada rakaat berikutnya. Kan? Kalau kita tanya masa sujud, tak rukuk lagi, patah balik. Buat rukuk balik, kemudian i'tidal, kemudian teruskan macam biasa. Okay, ini ikut pandangan Ustaz Ismail Kamus, dan pandangan ini juga saya lihat sama sependapat dengan salah seorang syekh daripada Syekh Khalid bin Al-Musyaqiq, salah seorang ulama daripada Arab Saudi. Dia juga berpendapat sama, cuma bagi dia kata kalau sekiranya yang kita tertinggal itu rukun solat, dan rukun solat yang kita tinggalkan itu ialah takbiratul ihram, maka tidaklah ada baginya sembahyang, tak payah sujud sahwi. Sebab apa? Takbiratul ihram ni mula-mula sembahyang. Siapa yang sembahyang dia tu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, dia tak dianggap sembahyang. Sebab sembahyang tu bermula dia Allahu Akbar. Jadi ikut pandangan Syekh Khalid Al-Musyaqiq, kalau sekiranya dia tertinggal takbiratul ihram, tak payah sujud sahwi sebab dia tak sembahyang lagi, kena sembahyang lain. Tapi kalau yang rukun dia tinggalkan tu selain takbiratul ihram, Fatihah ke, rukuk ke, contoh macam tadi rukuk, kan kita tertinggal rukuk, syarat dia kita terlupa tu sampai jangan sampai sehingga kita ni jumpa rukuk juga pada rakaat kedua. Kalau kita teringat masa tengah sujud, kita tak rukuk lagi, bangun balik, buat balik rukun rukuk. Faham tak? Baik. Kalau sekiranya kita tak teringat sampai bangun baca Fatihah balik, baca surah, rukuk. Masa rukuk ni Baru teringat. tadi rakaat pertama aku tak rukuk. Maknanya dia akan dikira rakaat ni baru rakaat pertama. Rakaat yang tadi dianggap rosak, tak pakai. Tak kena niat. Maknanya yang tadi tu tak kira rosak, tak pakai. Benar kira rosak tu Maknanya yang sekarang yang baru teringat ni masa rukuk ni, yang ni baru rakaat satu. Cuma dia nampak lain sikit macam dia sembahyang 5 lah. Kan? Tapi yang tu sebab rakaat pertama tu dia tak buat rukun dan dia teringat sampai jumpa balik rukun yang sama pada rakaat berikutnya. Faham tak? Balik ni. Faham. Jadi macam ni, dia dalam masalah ni dia ada 4 masalah. Pertama tadi, kalau dia teringat sebelum jumpa rukun yang sama pada rakaat berikutnya, dia kena patah balik. Kemudian saat lagi sebelum salam sujud sahwi. Masalah kedua, kalau dia dah teringat dah sampai jumpa rukun yang sama, rukuk jumpa balik dengan rukuk rakaat kedua, kalau sujud jumpa balik sujud rakaat kedua. Bila dia jumpa balik rukun yang sama, maknanya dia baru teringat rakaat yang awal tadi tak dikira, kira rosak rakaat tu. Yang ni baru kira rakaat yang pertama. Dan sujud sahwi sekali. Sama juga sujud sahwi juga sebelum bagi salam. Baik. Yang ketiga, dia teringat selepas salam baru dia teringat. Bagi salam dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok tak ni, tak rukuk ni, tak baca Fatihah ni. Dia boleh bangun semula dengan syarat masa itu masih belum berlalu yang panjang dan masih dalam keadaan berwuduk. Wuduk dia tak batal lagi, dia dah bagi salam dah, wuduk dia masih ada dan masa tu tak senggang masa yang lama. Dia bangun balik diri, Allahu Akbar, dia tambah 1 rakaat penuh. Tambah 1 rakaat penuh sebab dia dianggap dia kira luput 1 rakaat penuh. Itu mengikut pandangan Syekh yang Arab Saudi tu. Yang kedua tadi, yang pertama lupus. Macam mana? Hak pertama tadi, hak kedua ya. Dia maknanya dia teringat pasal rakaat kedua tu baru rakaat pertama. Dia tak tambah sebab dia anggap yang tadi tu rosak. Mana yang ini juga jadi nombor 1 balik. Jadi 4 rakaat juga lah sama lah. Dia
nampak zahir dia jadi 5 lah. Kalau orang tengok dia, orang pening lah buat sebenarnya 5 ni. Tapi kita kena cerita kat dia lah. Tadi aku boleh sekian ni. Dia kena faham. Baik. Boleh lah. Yang ketiga, dia tak ingat. Bagi salam dah pun tak ingat. Maka kalau yang ni, kalau dia dah setelah salam, kan, dia menganggap kita ni menganggap dia telah meninggalkan 1 rakaat penuh, maka dia kena buat semua ni. Dalam masalah ni saya jumpa 2 poin. Satu, dalam pandangan Syekh ni dia kata kalau rukun mana yang kita tinggal, kita dianggap rosak 1 rakaat tu, kena tambah 1 rakaat balik, macam Fatihah balik, rukuk, iktidal, tahiyat semua sebelum bagi salam. Sujud sawi. Tak payah niat dah semayang. Bukanlah mana kita niat nak lintahkan hati, nak tambah lah. Tak kata dah usalli balik, nak tambah saja. Tambah nak ganti 1 rakaat yang luput lah. Dia anggap kita luput 1 rakaat lah. Kalau jadi sampai dah lepas bagi salam dah. Baik. Dan yang ketiga, yang keempat, kalau dah lama dah senggang masa, wuduk pun dah batal, kena sembahyang lain. Itulah, ada 4 wuduk. Ya. Kalau tak perhati sembahyang lain, kalau sekiranya waktu dah lama dah wuduk dah batal. Kalau wuduk tak batal lagi, dia boleh tambah. Bangun boleh tambah 1 rakaat penuh. Tambah balik, kemudian sujud sawi. Okey. Masalah sembahyang jemaah. Ya, boleh. Okey. Bacaan sujud sawi ada 3 kot. Sujud sawi ada 3 kot bacaan dia. 3 pendapat, 3-3 ni adalah ijtihad ulama. Ini kerana tak terdapat dalil yang benar-benar sahih menceritakan apa bacaan sujud sawi yang sebenarnya. Yang pertama ada kata baca subhan rabbiyal a'la. Macam kita baca waktu sujud biasa. Sebab yang tu dalil umum memang sujud kita baca yang tu. Yang kedua baca subhan man la yanam wa la yasku. Tapi sayang yang ni dia tak ada sandaran dari hadis ke apakah, cuma ijtihad ulama. Ulama susunkan Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Dan yang ketiga diam, tak baca apa. Sujud saja, dia niat sujud sawi, dia diam. Duduk atas sujud pun diam, sujud diam. Dia memegang pada zahir hadis, memangnya Rasulullah sujud 2 kali, sujud sawi ni sujud 2 kali, tetapi Rasulullah tak baca apa-apa, tak nyatakan Rasulullah baca apa. Maka dia pegang pada zahir hadis, dia diam. 3 kot, 3-3 ni dia pakai. Sujud 2 kali, sujud sawi mesti 2 kali. Sujud yang pertama, duduk antara sujud. Boleh? Boleh? Okey, yang tu yang rukun, yang sunat lah. Kalau yang sunat, kalau sekiranya kita tertinggal perkara yang sunat seperti doa kunut, dia lawan dengan yang tadi. Kalau yang tadi rukun kita kena patah balik. Kalau kunut yang sunat kena apa kan? Kita cuma buat sujud sawi saja kalau sebenarnya kita dah sampai rukun yang seterusnya. Contohnya, saya ni cepat baca subhanallah wa hamidah, saya terus sujud dan melekat tinggi. Baru teringat tak baca kunut lagi. Boleh bangun tak? Tak boleh bangun dah. Bangun batal. Ingat. Baik, itu yang pertama. Tapi kalau sekiranya saya baru subhanallah wa hamidah, baru tu baru nak turun, boleh baca balik doa kunut. Tetapi doa kunut tu kita baca dan tak disunatkan sujud sawi. Tapi kalau kita dah turun sampai bawah paras rukuk sini lah, ataupun dah dekat atas sujud lah, baru teringat, boleh bangun tak? Boleh bangun balik. Boleh bangun, baca balik doa kunut, tetapi sunat sujud sawi sebelum salam. Tak. Benda ni ada dalam kitab kita. Saya tak baca dah, boleh baca dalam. Itu juga tahiyat awal pun sama. Tahiyat awal kita dah Allah patutnya kita duduk, kita pergi bangun dah berdiri sebawah sekerat belum sampai paras rukuk, kita boleh duduk balik. Tak sunat sujud sawi. Tapi kalau dah bangun dah tak bangun berdiri begini Allah boleh duduk balik.
Boleh duduk balik, tetapi sunat sujud sawi. Tetapi kalau dah berdiri penuh, Allah Akbar dah lengkap dah, haram turun balik. Turun balik batal sembahyang. Boleh tak? Yang tu kalau sembahyang seorang. Kalau sembahyang berjamaah dengan imam, kalau imam tak lupa, kita yang lupa. Dan imam duduk tahiyat awal elok lah, kita berdoa ya Allah Akbar. Aku seorang yang berdiri, kita kena duduk turun balik. Turun balik, tak tunggu. Yang ni sebab sunat. Yang kita lupa ni sunat. Sunat apa? Maka kita kena turun balik ikut dengan imam, walaupun kita dah berdiri penuh. Itu sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Fuqaha Masail. Macam tu. Baik. Tetapi kalau sekiranya kita dalam sembahyang solat, kita bangun berdiri, haramlah, tak boleh. Sebab kita dikira menambah rukun. Yang tadi sebab kita ikut imam. Kita yang salah, imam tak salah. Berbeza kalau imam yang salah. Imam yang salah, contohnya imam tak baca doa kunut. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, imam sujud. Makmum kata subhanallah, imam tak makan sama dengan imam teriakan. Maka kita makmum kena ikut imam. Sebab imam tak salah juga, sebab itu cuma sunat. Kita kena ikut imam. Turun juga. Saat lagi tengok imam sujud sawi ke tak. Kalau imam sujud sawi, kita kena ikut sujud sawi walaupun kita tak lupa. Imam yang lupa, imam cukup lah, saya sebab kita ni ingat. Dan sebab kita ikut imam, kita mesti ikut sama sujud sawi dengan imam. Tetapi kalau sebaliknya imam lupa, imam tak sujud sawi juga, imam bagi salam, kita teringat tadi tak baca doa kunut, maka kita juga sunat sujud sawi sendiri selepas imam bagi salam. Selepas imam bagi salam, kita sujud sawi. Yang tu kalau imam lupa, boleh. Tetapi kalau imam salah, yang tadi imam memanglah terlupa, tapi yang lupa tu sunat, tak apa. Tapi kalau imam tersalah, bila imam tersalah, maka kita wajib tegur subhanallah, umpan tangan. Tapi dah belakang kat sembahyang tarawih nanti ayat adalah janganlah orang lelaki lah subhanallah. Baik, sebab tu saya kata kalau sekiranya imam salah, makmum tegur. Kalau imam masih lagi meneruskan keadaan dia, kalau imam yakin dia yang betul sembahyang imam sah. Makmum kalau yakin makmum ni sembahyang betul, makmum cara selamat mufaraqah pada imam. Contohnya sembahyang tarawih lepas kan, ada sekali malam pertama Ramadan, imam sembahyang 3 rakaat. Sembahyang tarawih dah 2 kali dah. Dah 2 rakaat dah, tahiyat akhir dah, itu bangun lagi tambah. Dia ada 3. 1, makmum boleh mufaraqah. Yang kedua, makmum tunggu sampai imam tahiyat balik, bagi salam sama imam. Ataupun yang ketiga, makmum ikut imam. Tapi kena ingat, kalau makmum ikut imam, makmum mesti timpang macam imam. Dan maknanya makmum dia pun confuse, aku pun tak tahu betul ke salah. Aku pun berkali tadi sembahyang. Dia ikut imam tak apa. Kalau dia yakin betul lah aku buat ni, imam ni salah, kena mufaraqah. Sebab kalau kita net juga, kita batal. Imam lah, kalau imam tu tengah sembahyang, imam yakin dia betul, mau bila gambar buat tekuk-tekuk aku yakin aku betul, sembahyang imam sah. Tapi katalah imam dah baca Al-Fatihah semua, tak ada sambutan ni, rokok pula, rokok betul lah. Dia lepas betul, walaupun tengah rokok, lepas tu turun tu. Dia bila dah teringat dia dah salah, dia turun duduk tahiyat, tinggalkan rukun-rukun. Kalau tidak, imam pula yang batal. Itu kena belajar tu. Baik, lagi 10 minit boleh. Kita tahan je 10 minit boleh. Kita tengok apa masbuk dengan muafiq. Masbuk, muafiq, ni tak ada dalam kitab kita, ada dalam kertas saya bagi. Baik, masbuk, muafiq, saya sentuh yang penting-penting saja. Balik baca, tolong baca. Kalau tak mau baca pun simpan elok. Kalau terlupa boleh baca balik. Okey, saya ada bagi kat mana yang dicatat ni, dapat daripada kitab apa, boleh tengok kita. Baik, yang pertama makmum muafiq. Muafiq maknanya
dia sempat membaca Fatihah bersama dengan imam, berdiri baca Fatihah bersama dengan imam pada kadar bacaan sederhana. Begitu. Tak tercepat dia tak lambat. Maknanya di sini makmum kalau dia main pada awal dengan imam, imam kata takbir, dia buang kata takbir, maknanya dia ada masa yang cukup untuk baca Fatihah. Bila dia ada masa yang cukup untuk baca Fatihah, dia mesti habiskan bacaan Fatihah dia. Dia mesti habiskan bacaan Fatihah dia walaupun imam cepat. Kan? Walaupun dia ni baca Ar-Rahmanir Rahim, imam Allahu Akbar, jangan dia Allahu Akbar juga. Batas sembahyang dia buat itu, dia kena sempurnakan bacaan Fatihah. Kalau dia baca dia lambat tu semua dia beri kelonggaran 3 rukun yang panjang. Ingat 3 rukun yang panjang ni, rukuk, iktidal tak kira, sujud yang pertama, duduk antara sujud tak kira, sujud yang kedua. Sebelum imam bangun pada sujud yang kedua, dia mesti dah rukuk. Dia rukuk saja, dari imam sujud yang kedua, dia rukuk, dia dapat rakaat itu. Tapi kalau dia dah imam dah bangun pada, dia tak dapat. Baik. Boleh. Baik. Itu kalau kira kita ni muwafik lambat. Sebab ikut hukum asalnya, kalau membatalkan solat, kita ni dilarang melambatkan solat dengan sengaja. Tak boleh melebihi 3 rukun. Kalau ikut Ustaz Asandin 3 rukun. Kalau ikut dalam kitab I'anatul Talibin, dia 2 rukun saja. Maknanya rukun Subhanallah Alhamdulillah, gaya imam nak turun, dia tak turun rukun lagi, batas sembahyang. Tapi kalau ikut Ustaz Asandin, dia ringan sikit sampai sujud. Sampai sujud yang pertama, sujud yang pertama. Sujud maknanya rukun 1, iktidal 2, sujud ketiga. Jadi bila sampai yang sujud ketiga, sujud tu dia mesti dah turun rukuk dah. Kalau dia tak sempat nak rukuk sebelum imam dah bangkit dah, maka dia tak dapat rakaat ni. Ada perbincangan dia. Tengok keadaan dia. Kalau dia mufaraqah, dia akan mufaraqah. Kalau dia boleh ikut, dia menganggap rakaat pertama tu dia sampai mana? Kalau dah sujud tu terlama, kan, dia dah lambat dah. 3 rukun yang panjang pun dah lambat. Kan, bertemu balik, jumpa Fatihah sama Fatihah. Dia duduk Ar-Rahman Rahim, imam Alhamdulillahil Alamin, jumpa Fatihah balik. Sama Fatihah, lambat dah sangat. Maka ulama kata dia pada masa ni menganggap rukun rakaat pertama tadi kira rosak. Dia anggap yang ni barulah rakaat pertama bagi dia, sekali lagi dia tambah lagi 1 rakaat. Tetapi kalau terlalu lambat sangat, dia duduk Fatihah tak habis, imam dah rukuk, wajib bagi dia mufaraqah. Dia teruskan juga batas. Ada serta dalam contohnya. Baik, yang kedua, okey. Kita kena ingat juga perkara mengatakan solat ramai orang tak perasan. Di antaranya ialah bila kita ni sami-Allahu liman hamidah, ingat rukun ni rukun yang pendek. Kita memanjangkan rukun yang pendek lebih panjang daripada rukun sujud ataupun rukuk batas solat. Contohnya sami-Allahu liman hamidah. Tak boleh. Saya ambil nafas Zat asal. Nak bagi lega, nak rehat, batas solat. Dia sekadar tu makna sami-Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Terus. Ingat kaidah sami-Allahu liman hamidah, tu relax lah. Tunggu lama. Oh, batas. Imam pun sama. Dia sekadar lama tu, dia tak boleh terlalu lama sehingga lebih lama daripada kadar rukuk ataupun sujud. Itu syarat. Maksudnya kalau imam buat itu, imam kata dia tak boleh tunggu orang belakang. Dia sami-Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahu akbar. Melainkan dia darurat. Sami-Allahu liman hamidah, terkak. Belakang tulang meletup. Kan? Sementara nak elok balik, betulkan balik, baru dia turun. Okey, tak ada masalah. Begitu juga masa duduk antara sujud, gaya sujud tu duduk. Rehat, duduk sat ni, tak mau sikit. Tak boleh. Tak boleh, batas.
Kalau lama dia tu lebih lama pada kadar sujud atau kadar rukuk, batal. Ingat? Baik. Tu. Begitu juga kita sujud lama. Sujud lama pada tahiyat akhir. Kan? Imam dah duduk tahiyat akhir. Kita ni sujud baca doa tak habis lagi. Sampai imam dah bagi salam. Kita bersujud lagi. Batal solat kita. Sebab apa batal? Sebab dia juga dikira tempoh masa yang lama tu kalau sekiranya lebih lama daripada kadar rukuk dan sujud. Lama tu kalau kata kita imam rukuk dan sujud tu dalam tempoh 2 minit, 3 minit, dia duduk baca doa tak habis lagi. Ya, imam dah bagi salam dan lama sangat dah. Batal juga. Itu ikut pandang Ustaz Asadi. Ya. Pandang batal. Itu kena jaga. Walaupun dia lambat, dia tak lebih 3 rukun ke apa kan? Sebab dah tahiyat akhir mana ada 3 rukun panjang apa dah. Kan? Dah tahiyat akhir dah, dia tinggal lagi 1 rukun. Walaupun tinggal 1 rukun, dia dikira tempoh masa tu. Kalau panjang sangat, batal juga. Jadi cara dia macam mana? Ustaz Asadi kata kalau kita sembahyang jemaah, baca doa yang ringkas-ringkas saja. Nak baca doa panjang masa sembahyang seorang-seorang. Sembahyang seorang-seorang baca dulu baca banyak. Masa jemaah jangan terlalu lama nak baca doa. Baca doa sekadarnya saja. Terus ikut imam. Kita tak mau terlalu lama sehingga imam dah bagi salam baru kita bangkit, batal kita punya sembahyang. Jaga tu. Sembahyang tarawih tu kadang-kadang ada jadi gitu. Baik. Masbuk. Okey, masbuk. Oh, begitu nanti. Masbuk. Baik. Masbuk pula kalau sekiranya kita tak sempat baca Fatihah dengan imam. Maknanya kita main-main, imam tiba-tiba imam dah main baca surah dah. Kita pun bawa ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Allahu akbar. Kita pun Allahu akbar. Boleh tak? Boleh. Tak apa. Syarat untuk masbuk dia ada 2. Satu orang yang baca perkara yang sunat, satu lagi orang yang tidak membaca perkara yang sunat. Bagi orang yang tak baca perkara yang sunat, maknanya dia tak Allahu akbar kabirah, dia tak baca doa iftitah, maka dia boleh teruskan bacaan Fatihah terus ikut imam. Walaupun tak boleh baca Fatihah, dia tinggalkan, imam tolong cover dia. Dengan syarat sebenarnya imam tu mesti betul tak batal apa semua lah. Jadi maknanya macam ni. Kita main-main, imam tengah rokok lah. Kalau main tengah rokok, kita Allahu akbar, tinggalkan bacaan Fatihah, terus rokok Allahu akbar. Imam tanggung. Tak apa. Tapi kalau sekiranya kita main, kita masih ada sempat lagi masa, kita baca Fatihah sampai Malik Yaumiddin, imam pun Allahu akbar, kita terus Allah. Tak apa. Boleh. Lebih mudah cara kita. Tapi kalau sekiranya kita ni banyak Allah Akbar, kita masbuk Allah Akbar kabirah, kita baca benda sunat. Kalau kita baca benda sunat, memang tentu sunat bagus. Tapi dalam situasi macam ni, dia menyulitkan sikit keadaan kita. Sebab kita mestilah juga menghabiskan bacaan Fatihah sekadar yang wajib. Kita lama masa kita baca doa kita. Kita tak boleh turun. Kita turun contohlah kita baru inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil alamin. Imam Allahu akbar, kita pun Allahu akbar. Batal solat kita. Mesti baca Fatihah. Fatihah sekadar mana yang kita agaklah lama masa kita baca doa kita. Kalau kita turun juga dalam keadaan kita dah tahu hukum, batal. Begitu juga kalau sekiranya kita main-main kan, imam apa kita dah terlupa, kita main-main, kita ni bersisi ni pun ramai kan, main-main Allahu Akbar, masa dia ingatkan takbir ni, dia dapat rakaat tu kalau dia dan takbir, bukan dan takbir, dia sempat rukuk dan tumaninah bersama dengan imam, baru dapat rakaat. Kalau dia tak sempat rukuk dan tumaninah, dia tak dapat. Boleh. Okey, kita baca sikit lah. Cuba tengok muka surat 20, kategori makmum masbuk yang membaca sesuatu yang sunat. Okey.
Ya. Jika makmum masbuk, kes satu, jika makmum masbuk membaca sesuatu yang sunat seperti doa iftitah atau ta'awuz atau diam, maka wajib dia membaca Fatihah sekadar lama masa dia diam tadi. Ini dia terangkan tadi, tidak harus rukuk sebelum selesai bacaan tersebut, kerana jika sebaliknya dan makmum mengetahui hukumnya haram, solatnya batal. Tak dengar. Tetapi jika makmum rukuk dengan terlupa atau jahil, makmum terlupa, dia tahu dah. Dia tahu dah kata tak boleh, tapi dia rukuk juga dia terlupa. Okey, tak batal solat, tak apa. Maknanya dia kena tambah satu rakaat lagi. Rakaat tu tak dapat. Okey, maka perbuatan itu tidak dikira dan adalah dia menambah satu rakaat bukan imam berisyarat. Kes yang kedua, bila makmum selesai baca Fatihah sekadar yang wajib dibacanya, sekiranya dia sempat bersama-sama dengan imam dalam rukuk dan tumakninah, maka dia mendapat rakaat itu. Sebaliknya jika tidak, maka syukurlah rakaat itu dan adalah makmum mufaraqah daripada imam ketika itu. Baik, makmum ni dia nak baca, dia baca pada sekadar yang wajib, dan dia sempat rukuk sama dengan imam, dia rukuk dan tumakninah, dia dapat rakaat. Tapi sebaliknya kalau dia tak sempat buat macam tu, maka luputlah rakaat tu, dia kena mufaraqah. Kena mufaraqah kepada imam. Nah, hendaklah tidak disengajakan rukuk. Kalau dia mufaraqah, selesai masalah, dia selesaikan yang ni lah. Tapi kalau sekiranya dia pergi rukuk juga sedangkan dia tahu hukumnya haram, tak salah. Tapi kalau dia terlupa, dia tidak rukuk dah, terlupa, dia boleh tambah satu rakaat lagi. Kan? Dan sebelum imam pergi salam, ganti tambah rakaat, imam pergi salam. Dan ketiga, jika makmum masbuk belum selesai baca Fatihah kadar yang wajib itu, sedangkan imam hendak turun sujud, maka wajiblah makmum berniat mufaraqah. Dan bila dan teruskan Fatihahnya sendirian hingga sempurna. Inilah hukum bagi orang masbuk yang sibuk baca dengan yang sunat. Maknanya kalau dengan benda sunat, bila dia tak ada nak habis dengan 15 sujud dah. Macam saya, jadi kat saya mulai dulu main asap kan, saya sembahyang sebelah Ustaz Zul. Sebelah Ustaz Zul pula dah. Kan, sebelah main asap, saya masbuk kan. Main imam tu tengah baca Fatihah dah tu, saya main Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Sudah. Ada tu rakaat yang dan popular ni rakaat kedua. Kan, masa saya mula baca Fatihah habis, imam dah rukuk dan sujud. Jadi saya duk teringat kata yang tu 3 rukuk yang panjang tu yang muafiq. Kan, padahal sepatutnya kalau jadi macam tu, kalau saya terlupa lah kata saya ni masbuk, saya pergi rukuk juga, maknanya saya kena tambah satu rakaat. Sebab saya tak sempat lah, imam dah sujud dah. Kan, baru saya nak rukuk, maknanya saya terlambat. Jadi saya kena tambah satu rakaat sepatutnya kalau saya terlupa, tapi saya tak buat macam tu. Saya ingatkan 3 rukun yang panjang, okey tak apa, tak masalah. Lepas tu tanya apa? Patutlah Ustaz tu tanya. Enggak kan? Tapi kita faham. Balik, semak balik. Baru kita tahu kita salah. Menyalip. Baik, Allah a'lam bissawab. Baiklah. Tak apa, balik cuba baca pelan-pelan. Kalau tak faham benda ni, boleh tanya balik kat saya. InsyaAllah saya cuba tanggungjawab apa yang saya tulis. Kalau saya boleh jawab, saya akan jawab. Kalau boleh jawab, saya akan tanya kepada balik. Kita muafiq tak ada lagi apa? Mufaraqah tu. Oh, dia punya soal. Boleh lah, kita dapatlah Allah ada di soal banyak jadi masa. Ustaz, petangnya ada di baru. Ada baru. Ustaz Ruslan, insyaAllah. Baik. Ustaz Ruslan petang ni di Masjid Bandar Baru Al-Halmi kan. Week 3. InsyaAllah. Baik, berkenaan tentang program kita hari esok pagi, kuliah khas Ustaz Abu Syekh Rahimuddin dekat Kolej Komuniti Bandar Baru. Malam besok dekat Masjid Seri Ambangan, majlis berselawat dan qasidah bersama dengan Syekh Rahimuddin. Pagi hari Ahad
Siapa yang teringin nak mengaji kitab Tafsir Tafsir Al-Jailani, iaitu kelas khas tu, dia kelas tertutup. Tapi kelas tu dia mengaji kitab bahasa Arab lah, Tafsir Jailani dalam bahasa Arab. Dia cuma bab je lah. Apa nak tanya, sebab mungkin tak jadi nak buat pelancaran kitab tu malam besok. Sebab malam besok katanya cuma buat majlis qasidah dan saja. Majlisnya pelajaran tu maknanya untuk orang-orang yang iaitu join kelas tafsir tu saja. Baik. Kelas kita di Paksi di Munteban hari Ahad ni ialah Ustaz Rizal Akhir. Hari Jumaat hadapan Ustaz Farid Din, kitab Bahrul Mazi.